أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Alhamdulillah, kasihi lagi saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak. Seterusnya saya muliakan Ustaz Tuan Guru Haji Ishak. Seterusnya datang kuasa dan tak lupa yang saya muliakan Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslimin dan Muslimat, tetamu-tamu Allah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya sekali lagi kita dapat berada beramai-ramai dalam rumah Allah pada malam ini. Yang mudah-mudahan seperti mana yang sentiasa kita sebut sebagai tetamu Allah di dunia, mudah-mudahan kita jugalah yang diangkat menjadi tetamu Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian pada kitab Hidayatus Sibyan. Kita sampai pada tajuk fasal, dan harus bagi orang yang musafir akan safar yang panjang, lagi harus mengqasar akan sembahyang fardu yang maktubah. Artinya diperbuat akan dia 2 rakaat dengan 12 syarat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan membaca tajuk berkenaan dengan solat qasar. Dan selepas solat qasar nanti insya-Allah kita sambung dengan solat jamak. Biasanya kita akan bincangkan berkenaan jamak qasar. Sembahyang jamak qasar. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sembahyang jamak qasar ni dipanggil sebagai sembahyang qasar ni dipanggil sebagai satu rukhsah. Rukhsah ni maknanya kemudahan, keringanan yang Allah Taala bagi kepada kita. Dia banyak jenis rukhsah. Ada orang rukhsah disebabkan musafir, maka diberi keringanan untuk solat jamaah, solat qasar, yakni solat 4 rakaat boleh buat 2 rakaat. Kemudian ada juga rukhsah bagi orang sakit. Contohnya, kalau tak mampu sembahyang berdiri, maka diberi keringanan untuk solat duduk. Itu pun dipanggil rukhsah. Ya, keringanan ataupun kemudahan kepada orang yang tak mampu. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila sebut sahaja tentang solat jamak qasar ini, kadang kita keliru, kan? Ada qasar, kemudian ada jamak. Jamak pula ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jadi pening nak mikir, payah dia kata nak buat. Dah jamak ada qasar pula, kemudian ada takdim pula, ada takhir pula. Lalas sekali jamak tak ayah lah. Itu pilihan terakhir. Jadi itu yang banyak kan. Jadi bagi orang yang tak berapa minat untuk sembahyang dan ambil jalan jamak tak ayah, tak payah sembahyang. Ya, kadang-kadang dalam keadaan biasa pun tak sembahyang, apatah lagi dalam keadaan musafir. Ya, ramai orang tak sembahyang. Jadi kadang-kadang orang yang tak sembahyang ni, dia tak rasa bersalah pun bahawa ini adalah satu tuntutan yang paling utama. Ibadah wajib yang paling utama sekali, solat. Solat maktubah, solat yang dituntut 5 waktu ini. Tapi kalau sekiranya orang mengabaikan solat ini, di akhirat besok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bimbang-bimbang segala amalannya mardud. ditolak oleh Allah SWT dengan asbab dia meninggalkan solat.
inna awwala yuhasibu bihil yaumil qiyamah as-salah atau kama qala. Antaranya Nabi sebut perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat besok dan akhirat besok ialah solat. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kadang-kadang selalu bermusafir. Kita keluar ya, melebihi 2 marhalah. Kadang kita pergi melancong, kita pergi berjalan, pergi rumah anak dan sebagainya. Maka perlu sangat kita memahami tentang solat jamak dan solat qasar ini. Apakah dia solat qasar, apakah dia solat jamak. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya menerangkan bahasa yang paling mudah lah. Sebenarnya mudah sangat sebenarnya. Kalau kita tahu tak ada masalah. Sembahyang jamak qasar ini rugi sangat kalau siapa yang tak buat. Ya, sedangkan ini merupakan hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kita yang bermusafir ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok beberapa keadaan tentang sembahyang qasar dan insya-Allah selepas ini kita terangkan pula sembahyang jamak. Maka dia kata harus bagi orang yang musafir. Musafir ni yang safarnya yang panjang. Jadi musafir ni sama ada pada waktu ataupun pada jarak. Kalau pada jarak maka musafirnya melebihi dua marhalah. Kalau pada masa maka tidak melebihi 3 hari. Tidak termasuk hari pergi dan hari keluar. Ya, pergi dan balik. Jadi kalau sekiranya dia bermusafir satu tempat itu 4 hari, maka tak boleh dia buat walaupun 1 hari kecuali dalam perjalanan sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tak sempat terangkan dalam kitab ni, insya-Allah kita ada satu lagi pertemuan sebelum puasa nanti. Jadi kita buat soal jawab tentang sembahyang jamak qasar. Banyak kenapa soalan tentang sembahyang jamak qasar ni. Ya, terlalu banyak. Kadang kita keliru. Macam-macam orang tanya. Boleh tak boleh ustaz saya balik kampung saya, ya, ke Temerloh ni boleh tak saya buat sembahyang qasar? Ya. Kemudian saya balik rumah mak mertua saya pergi kursus 4 hari, boleh tak saya sembahyang qasar? Jadi banyak persoalan. Ya, saya pergi kerja, adakah tempat kerja saya itu boleh saya buat sembahyang qasar? Jadi kadang kerja duduk di pekan, kerja di Muazzam lebih daripada 2 marhalah, ke 3 marhalah. Adakah boleh dekat tempat kerja nak kita buat sembahyang qasar dan jamak ini? Jadi ini antara persoalan yang sentiasa ditanya. Nanti insya-Allah tuan-tuan sekalian kalau ada kesempatan kita akan bersoal jawab ni. Saya akan catat soalan-soalan yang sentiasa orang tanya dan insya-Allah kita cuba jawab. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata harus. Jadi hukum sembahyang qasar ni ialah harus, bukan sunat, bukan wajib. Dia hukumnya harus sahaja. Bagi kita mengqasarkan sembahyang yang fardu yang maktubah, yakni sembahyang fardu yang 5 waktu. Dan diperbuat itu dengan 2 rakaat. Bila sebut qasar, qasrun ini maknanya pendek. Pendek itu maksudnya 4 menjadi 2. Itu dipanggil sebagai qasar. Maka syaratnya dia kata ada 12. Kita nak buat sembahyang qasar ini tuan-tuan sekalian, maka syaratnya ada 12 syarat dia. Maka kalau sekiranya tidak menepati salah satu daripada 12 ini, maka tak bolehlah kita nak buat sembahyang qasar. Baik, yang pertamanya bahawa ada ia sembahyang fardu yang bangsa 4 rakaat, iaitu zuhur dan asar dan isyak, sama ada ia tunai atau qada, yang luput dalam safarnya, jikalau safar yang lain daripada safar yang ada ia padanya sekalipun. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama syarat dia ialah mesti sembahyang tersebut sembahyang yang 4 rakaat. Semua orang tahulah. Yakni sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isyak. Selain daripada itu maghrib dengan subuh tak ada sembahyang qasar, tuan sekalian. Jangan buat qasar subuh. Ya, dah 2 rakaat jadi 1 pula. Melampau sangat. Ya, itu tak dituntut. Tak sah pun kalau kita buat. Sembahyang maghrib 3 rakaat, tak boleh jadikan dia 1 rakaat setengah, tak boleh. Ya, ataupun jadi 2 rakaat, memang tidak dituntut, memang tak boleh pun.
Yang bolehnya pada sembahyang yang 4 rakaat sahaja. Dan sama ada sembahyang itu dia kata sama ada ianya tunai, adaan ataupun qadaan. Boleh kita buat sembahyang qasar secara qada, boleh. Tetapi syaratnya ialah bila mana kita meninggalkan sembahyang tersebut dalam musafir. Dan buat pun dalam musafir juga. Walaupun musafir itu berlainan masa. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita pergi musafir ke Temerloh macam tu. Kan? Jadi sampai je ke Temerloh tu. Jadi kita teringat minggu lepas kita ada pergi musafir ke Kuala Terengganu dan kita ada tinggal sembahyang Zuhur. Kita terlupa sama ada kita tertidur ke ataupun memang kita terlupa untuk buat sembahyang Zuhur tersebut. Maka boleh kita qada yang kita musafir di Terengganu itu. Kita boleh qadakan ketika musafir di Temerloh pada hari ini, lalu kita qasarkan sembahyang yang kita tinggalkan. Sebab yang kita tinggalkan itu pun dalam musafir dan kita pun dalam keadaan musafir. Sebab tu dia kata sama ada adaan atau qadaan. Tapi yang qada itu syaratnya tadi dia kata maka di dalam qada yang luput di dalam safarnya. Maksudnya qada itu mesti sembahyang dia luput ketika safar, sama ada jikalau safar yang lain daripada safar yang ada ia padanya sekalipun. Maksudnya hari ini dia musafir ke Temerloh tapi dia ada luput sembahyang asar ketika musafir ke Kuala Lumpur bulan lepas. Jadi dia nak qadakan tak ada masalah. Boleh dia buat qadakan 2 rakaat. Ya, dia qasarkan janji dalam keadaan musafir. Yang tak bolehnya dia bermukim. Dia balik di rumah dia ada tinggal ketika musafir kemarin, dia ada tinggal sembahyang Zuhur. Lalu dia qada kat rumah dia jadi 2 rakaat, tak boleh lah. Dan sebab apa? Sebab dia bukan dalam musafir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahawa ada safarnya itu jauh, sekurang-kurangnya perjalanan 2 marhalah, iaitu 48 mil. 48 mil ni 48 batu. Saya catat 48 batu. Satu batu bersamaan dengan berapa kilometer? Tuan-tuan sekalian. Satu batu 1.6. Ya, satu batu bersamaan dengan 1.6 kilometer. Kalau tengok ni, kalau kita darabkan 46 kali dengan 1.6, kita berikan dapat 75 kan? 70 berapa? Kurang lebih. Berapa je? Tapi yang paling yang kita guna pakai, saya tengok banyak kitab, banyak pandangan ulama, yang kita guna pakainya ialah 60 batu. Itu yang kebanyakan, dan saya pun berpegang pada 60 batu. 60 batu darabkan dengan 1.6 bermakna 92 km. Saya pegang pada itu. Tapi ada ustaz yang pegang 80, pada yang ni 70 lebih kan. 46 kalikan dengan 1.6. 70? 73.6. Rasa dekat sangat. Tapi yang saya pegang, yang saya faham selama ni, banyak yang saya yang saya belajar pun dia kata 60 batu. 60 batu darabkan dengan 1.6 bermakna 92 km, betul tak? 92 km. Saya pegang pada itulah jarak musafir tersebut yang katakan 2 marhalah, ya. 2 marhalah ni pun saya pernah cerita kisah 2 marhalah. Kenapa dapat marhalah? Ada cerita mengatakan 2 marhalah ni ialah perjalanan unta kan. Perjalanan unta. Unta ni tuan-tuan sekalian, bila dia pergi berjalan, mesti dia akan katanya, saya pun tak tahu, wallahu alam. Banyak ada ustaz cerita, dia kata katanya kalau dia berjalan dia akan berhenti setiap satu marhalah. Jadi dia berjalan, unta ni dia dulu zaman dulu orang Arab dia gunakan unta ni transport yang paling utama lah untuk dia pergi berdagang dan sebagainya. Unta ni tuan-tuan sekalian kelebihannya banyak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang unta. Yang unta ni, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak melihat bagaimana aku menjadikan ibil? Ibil ni unta lah. Ya, bagaimana Allah menjadikan unta. Unta ni katanya dia binatang yang sangat ajaib.
kan, binatang yang sangat hebat. Dia binatang yang sabar, dia binatang yang sangat tabah. Ya, dia boleh makan dan dia boleh tahan makan berhari-hari. Ya, dia boleh simpan air dekat bonggol dia. Katanya unta ni kalau dia berjalan, walaupun dia tak pernah pergi ke tempat tersebut, dia tak akan sesat. Katanya, ya, dia ada GPS. Kita baru ada, tuan-tuan. Unta ni lama dah ada. GPS tu, dia boleh pergi ke mana. Kita khabar nak pergi mana, dia akan pergi tempat tersebut. Katanya begitu. Ya. Sebab itu dia kata unta kalau berjalan satu marhalah dia akan berhenti. Dia akan berhenti kalau lah kita kata dua marhalah ikut pandangan, ramai pandangan kata 60 batu, bermakna setiap 30 batu dia akan berhenti. Dan dia akan berhenti, dia tak akan berjalan. Katanya begitu. Ya. Dia akan minum, dia akan rehat, kemudian barulah dia akan berjalan semula dan dia akan berhenti pula satu marhalah seterusnya. Maka bila dia kata 2 kali berhenti unta, bermakna 2 marhalah. Katanya itu diambil daripada kata marhalah. Wallahu alam. Itulah yang kita diceritakan pada saya. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu tentang tak pernah tak payah mikirlah tentang marhalah tu. Yang nak mikir kan sembahyang jamak qasar dan sembahyang qasar ni. Baik, itu yang kedua. Ya. Maknanya perjalanannya ialah jauhnya sekurang-kurangnya 2 marhalah. Ya. Yang ketiganya, bahawa tiada derhaka dengan safarnya itu. Jadi dia pergi musafir itu bukan dengan tujuan buat dosa. Ya, bukan dia pergi musafir itu kerana dengan nak buat satu-satu perkara yang mendatangkan dosa ataupun murka Allah Ta'ala. Dia pergi musafir untuk buat kerja yang menderhaka kan. Buat apa pergi Kuala Lumpur? Berjudi contoh. Ni jangan buatlah. Ya, buat apa pergi Kuala Lumpur? Woi, ni dia kata rugi ni. Apa artis Korea mari ni. Apa K-pop mari ni. Rugilah tak mari kan. Bayar tiket mahal ni online ni. 300.5 kena pergi ni. Sampai Kuala Lumpur pergi Masjid India sembahyang jamak qasar. Lepas tu habis banyak pergi tengok K-pop. Tak boleh lah tuan-tuan. Ya, perkara-perkara yang mendatangkan dosa, datangkan maksiat ini, maka tidak dibenarkan, tidak sah. Ya, sembahyang qasar itu tidak sah. Baik, yang keempatnya, bahawa adalah safarnya itu memberi faedah yang sahih, yang bangsa agama atau dunia. Jadi apa tujuan dia pergi musafir? Okey, baik. Kalau dia kata saya nak pergi Langkawi, kan? Saya nak pergi Langkawi. Orang tanya, buat benda lagi nak pergi Langkawi? Oh, saya nak pergi melancong. Saya nak pergi berjalan, nak naik kereta kabel, kan? Nak naik apa? Nak pergi tengok buah helang. Dia kat sini tak jumpa buah helang. Dia pergi Langkawi, dia nak tengok buah helang besar, kan? Jadi dia pergi sana kerana nak melancong. Apa hukum dia? Harus. Ya, boleh. Sebab melancong itu ada faedah untuk dunia. Ya, boleh tengok keindahan alam, ya, boleh melihat tempat dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia pergi tu buat benda pergi Langkawi, tak ada benda dia. Dah buat tak ada benda, buat pergi saja. Dia tak ada tujuan. Tak ada tujuan tu tak ada. Ya, dia mesti tujuan yang ada manfaatnya sahih pada bangsa agama atau dunia. Dunia tadi melancong tadi dunia lah. Tapi kalau tak ada tujuan, ya, tak ada tujuan matlamat apa pun dia pergi saja. Contohnya dia gaduh dengan rumah dia start kereta, dia bengang ke rumah dia, start kereta, jalan daripada Pekan ni masuk Kuantan, dia Kuantan pergi Kemaman, pergi Kuala Terengganu, Kota Baru, jumpa dia orang kampung kat Kota Baru. Kenapa lepas sini? Tahulah, aku pun tak tahu dia. Ya, bengang sangat kau rumah ni daripada semalam dah start kereta dia apa. Ya, tak ada tujuan. Ni tak boleh. Sembahyang qasar macam ni tak boleh. Ya, tak ada tujuannya, maknanya dia tension kat isteri dia je. Ya, bukan pergi suatu tu untuk ada manfaat sahih dunia dan akhirat, dunia dan pada bangsa agama tadi. Baik, kemudian yang kelimanya, syarat sembahyang qasar ini, bahawa qasar ia dengan safarnya itu akan tempat yang tertentu.
Jadi niat dia pergi itu ada tempat. Ya, orang tanya nak pergi musafir mana? Entahlah dia kata. Dah tu tak pergi mana, tak tahu, aku pun tak tahu nak pergi mana dia kata. Kacau kerja tuan-tuan sekalian. Ya, dia tak tahu di mana dia nak pergi. Dia mesti fokuskan, dia kata safarnya itu akan tempat yang tertentu. Ya, mesti ada tempat yang dia nak pergi. Kemudian yang keenamnya, bahawa tiada berimamkan ia dengan orang yang dijahil akan safarnya. Ini perbahasan yang panjang. Ya, nanti saya ingat kalau cukup masa minggu depan tu saya nak ceritakan macam mana kalau kita berimamkan orang yang kita tak tahu. Dia ni sembahyang jamak ke sembahyang qasar ke, ada tiga tu. Ya, ada tiga perkara yang kita kena buat. Maka syarat di sini dia kata kita jangan berimamkan dengan orang yang dijahil akan safarnya. Jadi orang tersebut kita tak tahu dia ni orang musafir ke ataupun bukan orang musafir. Kita tak tahu dia ni musafir ke tak musafir. Kalau ikutkan syarat qasar ni mesti kita tahu. Jadi kadang ya kita pun tak tahu, kita tengok pada zon kita dah bawa beg, mungkin dia ni kalau kita berhenti dekat highway ke ataupun R&R ke, mesti kebanyakan situ orang musafir lah kebanyakannya, orang berhenti situ. Tapi dia kata tiada berimamkan ia dengan orang yang dijahil akan safarnya. Ya, maknanya orang yang berimam tu kita tahu sama ada dia sembahyang tamam ataupun sembahyang qasar. Tapi ada perbahasan dia nanti insya-Allah. Yang ketujuhnya, bahawa tiada berimam ia dengan orang yang sembahyang tamam. Jadi sembahyang qasar tuan-tuan sekalian tak boleh mengikut orang yang sembahyang tamam, sembahyang sempurna 4 rakaat. 4 rakaat dia boleh ikut sembahyang 2 rakaat. Sembahyang tamam dia boleh ikut orang buat sembahyang qasar. Tapi akas dia 2 rakaat tak boleh ikut 4 rakaat. Jadi kita nak buat qasar, imam ni sembahyang tamam. Jadi kita buat 2, dia buat 4. Imam bangun rakaat ketiga, kita beri salam. Dulu pada imam pula dah. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Walaupun contohnya tuan-tuan sekalian, sekarang ni imam dia buat sembahyang tamam 4 rakaat. Dah habis 2 rakaat, tinggal 2 lagi. Tinggal rakaat 3 dengan rakaat keempat. Kita ni nak buat qasar 2 rakaat. Jadi kita pun ikut dia, boleh ke tak boleh? Kita mengikut imam yang dah tinggal 2 rakaat. Dia memang sembahyang tamam asalnya. Memang ada sembahyang tamam, tapi dia dah rakaat ketiga, lalu kita pun buat sembahyang qasar ikut dia. Memang beri salam serentak dengan imam. Imam beri salam, kita beri salam. Maka boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab asalnya ialah imam sembahyang tamam. Ya, imam tu sembahyang tamam. Baik, kemudian sebab tu kalau sekiranya contoh kita niat sembahyang qasar kan, kita memang sangka kuat bahawa iman ni sembahyang tamam, sembahyang qasar. Jadi sebab kita tengok ini mesti musafir ni sebab ada beg besar kan. Kita pun tadi berhenti dekat R&R tadi sekali, kereta sebelah dengan dia ngambil sembahyang pun sekali, tapi kita tak tanya dia. Lalu dia pun sembahyang, kita pun ikut. Kita pun pada sangkaan kita, zon kita, oh ini mesti sembahyang qasar. Kita pun sembahyang qasar, tak silap. Tiba-tiba dia sembahyang tamam. Pernah berlaku gitu, betul tak? Dah tuan-tuan buat guna gaya. Kalau berlaku macam tu, tuan-tuan buat macam mana? Tengok-tengok imam buat sembahyang tamam, kita niat sembahyang qasar. Jadi kita sembahyang semula lah, tak boleh berhenti sembahyang. Maka kalau sekiranya berlaku begitu, maka hendaklah kita niatkan sembahyang tamam. Maknanya tukar niat. Maka dia naik je rakaat ketiga, kita pun berniat aku sembahyang tamam. Aku sembahyang 4 rakaat, maka hapuslah sembahyang qasar tadi. Jadilah dia sembahyang 4 rakaat. Ya, jadilah dia sembahyang 4 rakaat. Kalau macam itu cara dia ada 3 cara. Tadi saya terus pergi pada tadi perbahasan dia ada 3. Kalau berlaku begitu tuan sekalian, sekarang ni kita tengok orang tu dia ni sembahyang jamak ke sembahyang tamam ke sembahyang qasar. Jadi pertama sekali
Kalau sekiranya kita niat sembahyang qasar, rupa-rupanya dia sembahyang tamam. Okey, rupa-rupanya dia sembahyang tamam. Maka kita niatkan sembahyang tamam tengah sembahyang tersebut. Jadi dia naik je rakaat ketiga, kita sangkakan dia buat qasar 2 rakaat, rupanya sembahyang 4 rakaat. Lalu kita pun tukar niat. Ya, maknanya kita niat dalam hati aku sembahyang 4 rakaat. Ya, sembahyang 4 rakaat ataupun sembahyang 4. Maka yang qasar tadi tak pakailah. Jadi sembahyanglah kita 4 rakaat. Itu yang pertama. Boleh, ya. Yang kedua, cara dia ialah kita terus niat sembahyang tamam 4 rakaat. Kata kita terus sembahyang tamam 4 rakaat. Maknanya tak payah niat sembahyang qasar. Kita terus sembahyang 4 rakaat. Kalau sekiranya imam tersebut sembahyang 2 rakaat, dia beri salam, kita tambah 2 lagi. Itu kaedah dia. Kalau kita tak tahu dia tu sembahyang qasar ke sembahyang tamam. Jadi kita buat sembahyang 4 rakaat terus. Kita niat sembahyang 4 rakaat, dia buat rupanya dia buat qasar. Jadi kita tambah 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ta'liq. Kalau tengok dalam kitab Qaulul Tam, masalah imam makmum tu boleh kita ta'liq pada sembahyang kalau kita tak tahu dia tu sembahyang qasar ataupun sembahyang tamam. Ta'liq tu maknanya sebelum kita niat, kita ta'liqkan dalam hati, kalau sekiranya dia sembahyang qasar, aku qasar, kalau sekiranya sembahyang tamam, aku sembahyang tamam. Boleh dia kata ta'liq itu harus. Ya, tengok dia sembahyang tamam, kita buat sembahyang tamam. Rupanya dia sembahyang qasar, buat sembahyang qasar. Jadi kita ta'liqkan niat tersebut, ya. Dia kata boleh. Baik, kemudian seterusnya yang ke-8-nya, bahawa disertakan akan niat qasar dengan takbiratul ihram. Ini tuan-tuan sekalian, kalau kita ingat lagi pada martabat niat yang pernah kita baca sebelum ni, bila sebut saja wajib niat qasar dalam takbiratul ihram, dia masuk martabat niat yang keempat. Tuan-tuan masih ingat tak? Dia ada qasad, dia ada ta'arud ataupun ta'rad, dia ada ta'yin dan dia ada ta'yin nafsahu, kalau tuan-tuan masih ingat. Jadi ta'yin nafsahu inilah termasuklah dalam bab sembahyang qasar. Maknanya mesti kita sertakan niat ketika takbiratul ihram ni niat qasar. Sama ada kita niat 2 rakaat, 2 rakaat itu menunjukkan qasar lah. Ataupun kita sebut qasran, dipendekkan, ataupun kita sebut maksurah. Qasran pendek, maksurah yang dipendekkan. Boleh. Biasanya kita akan sebut, aku sembahyang fardu zuhur, aku solat, itu qasar, fardu tu ta'rad atau ta'arud, zuhur ta'yin, rakaat ini 2 rakaat qasar, itu namanya ta'yin nafsahu, mesti kena sebut. Maknanya kalau kita nak buat sembahyang qasar, maka kena niatkan niat sembahyang qasar, tuan-tuan. Kena niat. Kalau tak niat tak boleh, tak sah. Jadi kalau kita nak niat sembahyang qasar, mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Tu dipanggil sebagai ta'yin nafsahu. Termasuk tadi ta'yin nafsahu ada beberapa perkara lagi kalau kita ingat. Antaranya ialah niat sembahyang apa? Ta'yin nafsahu ni, iaitu niat solat Jumaat, kan. Mesti kita menentukan kita makmum dan imam dia mesti menyebut imaman, kan, sebab sembahyang Jumaat itu wajib berjemaah. Baik, maknanya sembahyang qasar syarat dia mesti disertakan dalam takbiratul ihram. Sama ada dia sebut 2 rakaat, bila dia kata aku solat fardu zuhur 2 rakaat, bermakna 2 rakaat itu qasar. Ataupun aku sembahyang fardu zuhur yang dipendekkan, pun boleh, maksurah yang dipendekkan, maka pun disebut sebagai niat qasar, ya. Yang ke-9, bahawa mengetahui ia dengan harus qasar. Jadi dia nak sembahyang qasar, dia kena tahu bahawa harus untuk dia solat qasar. Maksudnya dia tahu perjalanan dia lebih 2 marhalah. Dia maknanya dia tahu harus bagi dia sembahyang qasar. Berapa lama dia pergi, ya. Berapa hari dia nak tinggal satu-satu tempat. Itu dia kena tahu bahawa dia ni harus untuk solat qasar. Kalau dia tak tahu syarat qasar, macam mana dia nak solat qasar? Dia tak tahu berapa marhalah, berapa kilometer. Kemudian dia tak tahu kafiat bagaimana nak sembahyang qasar, bagaimana niat nak qasar ketika takbiratul ihram kena sebut.
Jadi mesti dia mengetahui yang ia ni harus untuk qasar. Baik, kemudian yang ke-10, bahawa mengetahui ia akan kaifiat qasar. Mesti dia tahu cara sembahyang qasar. Jadi kalau sekiranya dia nak buat sembahyang qasar tapi dia tak tahu cara, dah tahu macam mana? Kan? Macam mana nak buat sembahyang qasar, dia tak tahu mesti berniat qasar. Ya, berniat tersebut wajib pada sembahyang yang pertama, kalau dia buat jamak pula. Itu nanti kita akan terangkan ya. Baik, kemudian yang ke-11, hendaklah dia kata ke-11-nya hendaklah melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang yang pada tempat yang bermula safarnya. Jadi sekarang ni kalau dia nak bermula musafir, tuan-tuan sekalian, nak buat solat qasar, dia mesti melintasi sempadan kampung dia. Kalau contoh kita Pulau Serai ni, sempadan kampung kita, contoh kita nak pergi musafir Temerloh. Maknanya daripada Pulau Serai ni, sempadan kita di mana? Tanah Putih. Maknanya sampai Tanah Putih, Ubay. Ubay. Maksud Masjid Ubay tu dah boleh dah. Dah boleh dah kita semayang qasar. Mesti keluar daripada sempadan. Tak boleh belum keluar. Contohnya kita nak musafir daripada rumah kita sini kan, rumah 100 sini. Kemudian tak apa, jumpa dekat Seminyak Caltech tu masih Pulau Serai kot ke lain lah. Contohnya kita berhenti rumah kawan kita buat semayang, belum keluar daripada sempadan Korea kita, tak boleh lah, dia mesti keluar. Baru ada orang tanya, dia kata boleh tak Ustaz kalau sekiranya contohnya dia musafir pukul 1:30 tengah hari, 1:30 kan, 1:30 ni Zuhur dah masuk. Jadi Zuhur dah masuk 1:30 contoh dia. Jadi Zuhur masuk 1, sekarang ni Zuhur masuk 1 suku lah katakan. Jadi dia nak musafir 1:30. Jadi bila dah masuk waktu, dia keluar, lalu dia buat sembahyang musafir, boleh ke tidak? Sedangkan masa waktu Zuhur tu dah masuk ketika dia masih di kampung dia. Boleh tak dia musafir ketika waktu tu dah masuk? Adakah dia nak kena sembahyang Zuhur dulu, kemudian keluar, nanti sembahyang asar tu buatlah sembahyang qasar saja? Ataupun waktu Zuhur dah masuk tapi dia pun keluar daripada Pulau Serai ni sampai je ke sampai saja contohnya ke Indah Sempurna, singgah masjid sana, dia pun sembahyang, padahal dia tadi Zuhur dah dekat Pulau Serai. Boleh ke tak boleh tuan-tuan sekalian? Banyak orang nanya gitu kan. Hukumnya boleh ya, maknanya dia walaupun dia bukan berkait dengan waktu, maksudnya walaupun waktu dah masuk, artinya dia keluar saja daripada qaryah dia, maka bolehlah dia buat sembahyang musafir walaupun waktu telah masuk. Nanti saya perincikan soal jawab dia nanti. Baik, kemudian yang ke-12, nya bahawa sampai ia kepada tempat yang dibilang orang akan dia musafir, iaitu jika negeri yang ada kota atau di luar kota. Maknanya tempat dia musafir itu negeri yang didiami oleh orang, maksudnya sama ada di dalam kota, bandar, ataupun di kampung dan sebagainya, luar kota ya. Umpamanya, maka demikianlah dikiaskan dia. Maka jika nafi satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, maka tiada sah qasarnya. Jadi dia kata mesti menepati 12 syarat ini. Kalau tidak nanti tak bolehlah kita nak katakan dia nak buat sembahyang qasar. Ini bagi sembahyang qasar saja tuan-tuan sekalian, bukan tak terlibat dengan jamak ni. Ini hanya pada sembahyang qasar. Kita boleh nak buat sembahyang qasar saja, ataupun nak buat sembahyang jamak saja, ataupun kita nak buat jamak qasar. Ada 4 sini. Pertama nak buat qasar saja. Kalau sekiranya dia kata saya nak buat qasar saja, masuk Zuhur nanti dia buat 2 rakaat qasar. Okey, 2 rakaat, baik 2 rakaat qasar. Kemudian masuk asar kan dia buat 2 rakaat asar pula. Masuk maghrib tak boleh buat 3 rakaat macam biasa. Masuk saja isyak dia buat 2 rakaat qasar. Itu kalau dia nak buat qasar sahaja boleh, tak ada masalah. Tapi
Bukan rugi, maknanya tiap-tiap waktu lah semayang. Ataupun dia kata, saya Ustaz, saya nak buat semayang jamak saja. Oh, andai lah. Semayang jamak saja. Maknanya, masuk je waktu zuhur, dia buat jamak takdim, zuhur dengan asar. Dia buat 4-4. Oh, lagi handai, tak silap. 4 rakaat zuhur, kemudian dia buat 4 rakaat asar pula. Dia buat jadi 8 rakaat. Itu semayang jamak saja dia panggil. Ya, ataupun masuk maghrib nanti dia jamakkan maghrib dengan isyak 3 campur 4 jadi 7 rakaat. Itu namanya semayang jamak sahaja. Itu jamak takdim. Kalau dia nak buat jamak takhir, masuk di asar kan, dia semayang asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Itu jamak takhir sahaja contoh dia. Tapi kebiasaannya kita buat nak bagi mudah ialah jamak qasar. Kita himpun dan kita pendekkan dia. Maksudnya zuhur buat 2, asar buat 2. Itu yang paling mudah dan paling memudahkan kita lah. Rosah yang Allah Ta'ala bagi kan. Baik, saya ambil sikit kita taslim. Syahdan, harus pula bagi orang yang musafir akan safar yang tersebut itu menjamak. Artinya menghimpun antara 2 sembahyang zuhur dan asar, dan antara 2 sembahyang maghrib dan isyak akan sebagai jamak takdim pada waktu yang pertama daripada keduanya, atau jamak takhir kepada waktu yang kedua daripada keduanya. Baik, selain daripada sembahyang qasar, ada pula istilah jamak himpun. Himpun mesti regu dia lah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Orang tak pernah buat, orang kumpulkan asar dengan maghrib, tak pernah. Ataupun dia kata, Ustaz, saya nak jamakkan je isyak dengan subuh besok. Dia malas nak bangkit subuh, jadi dia jamakkan je isyak dengan subuh. Tu tak pernah buat ada orang. Jadi itu regu dia. Maka boleh dijamakkan sama ada nak jamak takdim. Jamak takdim maknanya semayang pada waktu yang pertama. Yang ni kalau zuhur dengan asar, maka dia buat zuhur dalam waktu asar, zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Kalau dia nak buat jamak takhir, dia buat dalam waktu asar. Dia tangguhkan semayang zuhur dia, kemudian asar nanti baru dia buat zuhur. Itu dinamakan jamak takhir. Tapi ramai buat jamak ta'yah macam sebut tadi. Baik, seterusnya dia kata bermula semayang Jumaat itu seperti zuhur pada jamak takdim juga. Jadi semayang Jumaat boleh tak kita jamakkan? Boleh. Kita boleh jamakkan dengan asar. Jadi waktu kita semayang Jumaat, kita niatkan jamak dengan asar. Tapi semayang Jumaat boleh tak buat qasar? Mana boleh tuan-tuan. Peliklah semayang Jumaat buat qasar. Dah 2 rakaat, kita buat 1 rakaat, imam tak habis ke semayang, kita dah semayang habis dah. Jadi sembahyang Jumaat boleh dijamakkan saja dengan asar seperti zuhur juga. Bermula jamak takdim itu 6 syarat. Saya baca dulu saya habiskan sikit malam ni. Sebab minggu depan tu saya nak baca persoalannya tentang jamak qasar. Bermula jamak takdim itu 6 syarat. Pertamanya wajib tertib antara 2 sembahyang dengan bahawa ada dimulai dengan sembahyang yang mempunyai waktu iaitu zuhur atau maghrib. Baik. Syarat jamak takdim yang pertama sekali ialah mesti kita dulukan waktu yang pertama. Jadi kalau zuhur dengan asar, maka kita kena sembahyang zuhur dululah, kemudian baru sembahyang asar. Maghrib dengan isyak, kita dulukan sembahyang maghrib, kemudian baru isyak. Yang kedua, diniat jamak di dalam sembahyang yang pertama, iaitu zuhur atau maghrib, jikalau serta dengan salam yang pertama sekalipun. Yang ni ramai orang keliru, tuan-tuan sekalian. Jadi sembahyang jamak ni dia boleh niat bukan semestinya dalam takbiratul ihram. Jadi kita ni kadang-kadang terlalu ikut sangat, itu yang jadi payah. Kena pula dia belajar, start pula nerangkan, awak kena niat gini dia apa? Niat pula bahasa Arab, usalli fardhu zuhri qasran majmu'an ilahil asri ada'an lillah ta'ala. Dia ni alif bata pun tak lepas. Salli fardhu zuhri, ulang itu, salli fardhu zuhri qasran majmu'an ilahil asri ada'an lillah ta'ala. Ini payah ni. Ini berat ni, makam tinggi ni dekat bawah. Jadi yang lafaz ni dia bukan wajib, lafaz tak wajib. Yang mesti disebut dalam hati ketika takbiratul ihram.
Jadi kalau tak boleh usolli je 2 minit. Usolli fardu. Ingat kau ustaz ngajar mai. Usolli fardu zuhri qasran, usolli majmu' mana pula nak letak ilahi, mana nak letak ilah kan. Jadi dia jadi sakit kepala tu. Lah tak payah sembahyang ni. Jadi nak ceritanya yang wajibnya waktu takbiratul ihram. Jadi dalam takbiratul ihram, contoh tuan-tuan, kita nak buat sembahyang jamak qasar zuhur dengan asar. Okey, jamak takdim. Baik, yang pertama kita wajib berniat qasar ketika takbiratul ihram tu. Qasar mesti sebut dalam takbiratul ihram. Contoh kita buat sembahyang zuhur dulu. Sholli pada zuhri rak'ataini qasran adaan lillahi taala. Okey. Maknanya kita sebut sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Mesti kena sebut, qasar kena sebut dalam takbiratul ihram. Baik, niat jamak kemudian. Kalau dia tak nak niat jamak, payah sangat berbolak sangat dalam waktu takbiratul ihram, dia kata boleh niat jamak sehingga memberi salam yang pertama sekalipun. Maknanya bila-bila masa boleh niat jamak. Contohnya habis takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebelum dia baca iftitah, dia niat latih. Aku jamakkan zuhur, aku jamakkan asar dalam waktu zuhur. Dia niatkan jamak. Aku jamakkan, aku himpunkan solat asarku dalam waktu zuhur. Jadilah dia sembahyang jamak. Kan mudah. Jadilah dia sembahyang jamak. Maknanya dia niatkan, aku jamakkan, aku himpunkan solat asarku dalam waktu zuhur. Jadilah dia sembahyang jamak. Jadi niat sembahyang jamak ni bila-bila masa boleh, sehinggalah memberi salam yang pertama. Tak semestinya dalam takbiratul ihram. Kemudian bangun pula buat 2 rakaat zuhur, bangkit buat pula sembahyang asar 2 rakaat. Sembahyang asar 2 rakaat, niat sembahyang qasar, asar qasar. Saja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Baik, niat jamak pada sembahyang yang kedua tak wajib dah. Dia yang wajibnya pada sembahyang yang pertama. Yang kedua tak payah niat jamak lah. Sebab kita dah niat dah jamak pada sembahyang pertama tadi. Jadi mudah sangat rupanya tentang sekalian. Jadi kalau kita tak mengaji ni, dia jadi payah lah. Ya, jadi payah. Jadi sebenarnya sangat mudah sembahyang jamak qasar ni. Baik. Kemudian dia kata lagi, macam mana? Makmuman imaman. Kalau kita ikut imam, dia sebutlah mengikut imam kan, mengikut imam pun yang wajibnya pada sembahyang Jumaat. Itu kena dalam takbiratul ihram. Kalau kita nak sebut selepas itu mengikut imam pun boleh. Pada sembahyang jemaah 5 waktu ni boleh, tapi rugilah dia. Ada setengah pendapat kata tak dapat pahala jemaah. Dia tak afdal. Afdalnya dalam takbiratul ihram. Yang wajibnya dalam sembahyang Jumaat atau wajib dalam takbiratul ihram. Yang ketiganya, wajib berturut-turut antara 2 sembahyang itu dengan bahawa tiada menjelangi antara keduanya itu masa yang lulus 2 rakaat sembahyang yang ringan keduanya. Jadi kita buat sembahyang 2 rakaat, contohnya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Lepas je beri salam 2 rakaat zuhur, maka jangan berlengah lagi. Cuma kita qomat, dia sembahyang jamak qasar ni boleh 1 azan 2 qomat. Maknanya lepas tu kita qomat, buatlah sembahyang asar. Tiba-tiba habis je sembahyang, batal lah sembahyang tentang silang. Tak apa, pergi ambil, tak ada masalah. Untuk batal sembahyang tu tak apa, pergi ambil wuduk. Yang tak bolehnya berlengah saja-saja. Habis je 2 rakaat, tengok WhatsApp dulu kan. Baca, dia bila tengok galik lah. Tengok dia scroll ke bawah scroll. 15 minit. Tengok buat sembahyang asar pula lah 2 rakaat. Itu tak boleh lah tentang silang. Ya, maknanya dia jangan melebihi 2 rakaat. 2 rakaat yang sembahyang biasa, yang ringan. Baik, yang keempatnya, kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang keduanya dan tiada disyarat wujud seperti pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Baik. Yang syarat yang keempat ni, dia sembahyang jamak ni, dia kata jamak takdim ni, kita boleh dia jadi jamak takdim tu sehinggalah musafir kita masih lagi dalam keadaan kita sempat takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Baik, bila kita sempat takbiratul ihram sembahyang kedua, contohnya kita dalam kenderaan, kan contoh. Dalam keadaan nak balik kampung ni contohnya. Jadi kita pun sembahyang jamak
jamak takdim lah kata. Kan nak sampai dah kampung kita ni, kita pun, tapi nak buat ke jamak takdim, berasal kan malah buatlah dia kata. Tak ada masalah kan. Sebab kita musafir. Jadi kita sempat semayang yang kedua tu, kita sempat takbiratul ihram, tapi tengah semayang tu sampai kampung. Adakah batal semayang kita? Tak batal, boleh. Sebab apa? Sebab kita sempat takbiratul ihram semayang yang kedua, maknanya dalam ketika masih musafir. Bila dah sampai kampung, walaupun semayang belah habis, sah semayang qasar kita. Semayang jamak tadi sah. Ya? Maka dia kata sebab tu syarat dia, maknanya dia kata tadi, kekal sapanya hingga takbiratul ihram semayang yang kedua. Takbiratul ihram semayang yang kedua. Yang kelimanya, berkekalan waktu semayang yang pertama dengan yakin hingga memberi salam semayang yang keduanya. Berkekalan waktu lah, maknanya tak habis waktu lah. Tadi tentang musafir, tentang masa sampai ke kampung, ini waktu. Mesti berkekalan waktu, maknanya kalau kita semayang jamak qasar, yang semayang jamak tadi, semayang yang kedua tadi, jangan sampai masuk waktu lah. Kalau masuknya waktu asar, tak adalah jamak takdim. Dia mesti berkekalan sehingga salam. Salam semayang kedua. Tiba-tiba dia buat, contohnya dia buat jamak qasar, dah hujung-hujung waktu, tuan-tuan, dia nak buat jamak takdim. Tapi dah dekat-dekat asar. Dia pun semayang mula semayang zuhur 2 rakaat. Allahu Akbar. Kemudian habis, dia pun bangkit semayang asar pula 2 rakaat. Baru rakaat pertama masuk asar. Pernah tak berlaku gitu? Pernah tak berlaku dah kita kan? Masuk asar. Jadi bagaimana? Boleh tak? Maka kita kena semayang asar semula dalam waktu asar. Jadi yang 2 rakaat zuhur tadi tak ada masalah dah. Jadi yang 2 rakaat lagi tu kita habiskan juga. Kemudian masuk je asar kan, semayang asar. Dia wajib semayang asar, ulangkan semayang asar. Baik, yang keenamnya, zan ia akan sah semayang yang pertama supaya keluar perempuan yang mutahayyirah dia panggil, mutahayyirah. Maka tiada harus baginya jamak takdim. Ni panjang cerita tentang mutahayyirah ni. Ini kelebat orang perempuan ni. Mutahayyirah ni maknanya dia ada mutahayyirah mutlakan, dia ada mutahayyirah nafsiyah. Dia panjang cerita. Jadi mutahayyirah ni saya singkatkan cerita dia. Jadi maknanya perempuan yang tak dapat nak baca haid dia. Tempoh haid dia. Dia tak tahu berhenti bila. Jadi yang ini dia tak boleh semayang jamak takdim. Ya, kalau dia nak buat pun dia kena semayang jamak takhir saja. Jamak takhir dia boleh, tapi jamak takdim tak boleh. Pasal apa? Dia tidak tersusun, ya, tak tersusun darah haid dia. Ya, ataupun dah nifas dia tak ingat masa darah terberhenti bila. Jadi yang ni sebab tu kena zan betul, kena sangkakan betul. Ya, itu supaya orang mutahayyirah ni dia tak boleh buat semayang jamak takdim, dia kena semayang jamak takhir ni. Jadi nak cerita panjanglah cerita tentang mutahayyirah ni. Dan dia kata lagi, demikian lagi tiap-tiap semayang lazim oleh adahnya, maka tiada sah dijamak akan dia. Kalau semayang yang ulang tak boleh. Ya, yang dia nak ulang semayang semula, dia tak boleh dah semayang jamak. Baik, bermula syarat jamak tahir itu 2 syarat. Ini pada semayang jamak tahir pula. Pertamanya dia niat akan jamak di dalam waktu yang pertama. Jikalau tinggal ia qadar lulus semayang yang mempunyai waktu itu di dalamnya sekalipun, memadalah ia. Syarat semayang jamak takhir ni, tuan-tuan sekalian, dia mesti berniat dalam semayang yang pertama. Contohnya dia nak tangguhkan semayang zuhur dia dalam waktu asar, bermakna dalam waktu zuhur ni dia kena niatkan aku tangguhkan semayang zuhurku dalam waktu asar, ataupun aku jamakkan semayang zuhurku dalam waktu asar. Baik. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia lupa. Dia nak buat jamak takhir kan, tapi dia lupa nak niat ni. Masuk asar, dia kata aku tak niat tadi ni. Macam mana nak buat? Maka jadilah semayang zuhur tersebut qada. Ya, jadilah semayang zuhur tersebut. Tetapi kalau sekiranya dia ada lintasan, waktu zuhur tadi ada lintasan, memang dia ada nak buat, memang ada lintasan hati dia nak buat semayang jamak takhir, maka jadi jamak takhir. Dia ada janji yang ada lintasannya. Kan dia ada lintas, aku nak buat, aku nak buat jamak takhir lah. Dia kata kan, cukup lah, itu lintasan lah. Memang nak buat itu memang niat dia lah. Ini tak ada langsung lintasan. Dia tanya tidur pukul 12, pukul 5 kan baru bangkit macam tu. Kan sedap sangat aircon dalam kereta api ni kan.
Jadi terterik ni dah habis waktu zuhur contoh. Itu dia kena qada lah zuhur dia, ya. Baik, kemudian yang keduanya, berkekalan safarnya hingga sempurna kedua sembahyang itu. Dia mesti sempurnalah, ya, sapi dia tu sehingga selesai dua sembahyang ni mesti selesai ketika dalam keadaan dia musafir. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah sikit sebanyak yang saya rasa tuan-tuan banyak nak tanya ni. Nampak pun rasa banyak soalan nak tanya. Jadi persoalan ni kita tangguhkan. Kita rasa ada satu lagi tak? Satu lagi pertemuan minggu depan saya akan cuba buatkan permasalahan yang memang selalu ditanya tentang jamak qasar berapa hari, tuan-tuan kan. Kita nak berapa hari duduk tempat, kita nak balik kampung boleh ke tidak, ya. Banyak persoalan tentang sembahyang jamak qasar ni, insya-Allah nanti saya akan tuliskan dan kasih terang, dan tuan-tuan kalau ada persoalan nanti boleh tanya lah, insya-Allah. Sebab banyak soalan jamak qasar ni sebenarnya. Jadi saya kira sekadar itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Kita berjumpa lagi dengan izin Allah pada minggu hadapan lah, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih juga kerana sudi mendengar. Mohon maaf banyak-banyak di atas kekurangan dan kelemahan penyampaian saya. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi asmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.